بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saya hormati, saya berikan doa para pengurusi yang menjaga kuasa Masjid Imam, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya boleh sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita rahmat dan izinnya yang sama-sama kita bertemu pada malam ini, malam yang kedua. Kali kedua setelah kali pertama kita buat pada bulan lepas bertajuk Walimatul Arus. Alhamdulillah dengan izin dan rahmat Allah dapat sama-sama kita hadir pada malam ini. Kejut juga dia seorang bertiak saya tak cek hati buat saya pun ikutkan letih memori terlalu back ni pun aku cerai sikit lah. Tu kalau aku tak baik kalau dia cerai apa kebetulan tuan-tuan besok cuti lah, besok 5 hari dia suruh jemaah satu Senin 4 hari. Ada orang ambil cuti hari ni 5 hari, jadi mungkin di antara anak-anak kita dah balik kampung dan tak faham lah besok 1515 1515 ni tarikh yang agak cantik untuk dilaksanakan pernikahan. Dan saya ingat di sini rehat sebab besok sampai ke malam. Jadi kalau tak rehat hari ni takut besok mereka nikahkan aku, tak nikahkan mereka. Jadi alhamdulillah dengan biiznillah Allah Subhanahu wa taala memberi sedikit kekuatan untuk saya hadir dan berkongsi lagi kepada tuan-tuan. Jadi bila kita cerita bab pernikahan, aku kan nak letiak, kan nak sama letiak. Satu masjid satu masjid daerah Bantul, dari sebulan Masjid Imam, diminta saya hadir sebulan sekali. Dari mana dia tahu aku tak tahu ya? Tak apalah, kita mengisi jadual sebulan sekali. Bila dia tanya ustaz tajuk bagi ustaz, saya tak tahu. Saya ada tajuk tapi saja saya buat 2-3 tajuk. Tajuk pertama saya letak dosa-dosa besar. Tajuk kedua saya letak nusyus. Tajuk ketiga saya letak munakahat. Maka dibalas balik, Ustaz bincang dengan pengurusi. Kemudian dibalas balik semula, Ustaz kita cerita dosa-dosa besar. Nak beritahu apa saya bang? Nak beritahu bab munakahat ni. Bab munakahat ni memang slow lah. Memang slow sikit, agak slow. Sedangkan satu ilmu yang termasuk dalam fardu ain. Sebab itu Jakim sekarang berusaha bagaimana kita nak buat pasca kursus perkahwinan. Kerana pada kursus perkahwinan tidak diterangkan berkaitan dengan talak, rujuk, ilaq dan sebagainya. Tetapi sampai sekarang belum tertunai lagi.
Sebab tu inisiatif kita cubalah supaya untuk kita teruskan. Mudah-mudahan ilmu itu tuan-tuan dapat sampaikan kepada anak tuan-tuan dan masyarakat khususnya. Sebab sekarang ni saya berbalik khusus, pihak Jabatan Agama nak menjadikan masjid. Sebab itu dijemput, tak tahu masjid tuan-tuan kena. Masjid sebenarnya kena. Setiausaha pergi khusus bersama kami di Langkawi. Kenapa dimasukkan jawatan kuasa masjid dalam kursus khidmat kaunseling? Sebab nak menjadikan pengarah, nak jadikan masjid salah satu juga tempat selain daripada pejabat agama untuk kaunseling keluarga. Di masjid daerah, contoh dia di Batuwet, Teluk Air Tawak, dekat luar ada satu bilik dinamakan bilik kaunseling. Tetapi saya tak pasti sama ada aktif atau tidak. Sebab kaunseling ni semua ni bukan semua nak. Saya pun tak nak, ni kepala, tapi kita kena ambil sebab tanggungjawab kita. Kita mau, kita tak mau, ilmu ni yang pasti saya nak bagi kat tuan-tuan, nak beritahu kat tuan-tuan, graf perceraian di Pulau Pinang masih lagi tertinggi. Nak faham? Graf perceraian di Pulau Pinang banding dengan seluruh negeri di Malaysia, Pulau Pinang merupakan negeri yang angka dia tertinggi dalam perceraian. Itu yang YB Malik dia tegur pejabat agama. Kau cuba fikir satu benda yang boleh turunkan graf perceraian. Nak fikir macam mana? Nak fikir. Cuba kita bagi idea macam mana nak melainkan dengan ilmu. Sebab kebanyakan perceraian bermula daripada kalau ilmu tak ada tentang musyrik, ilmu tak ada tentang talak, ilak, li'an dan sebagainya. Itu melainkan ilmu perlu disampaikan. Dan kadar umur yang berlaku perceraian ialah bukan hak macam kita ni. Hak kita ni ada sikit, tapi yang paling banyak ialah umur lebih kurang dalam 20-an ke 30-an. Bayar-bayar. Kita kena ikhtiar. Kalau cara begini, macam mana kita nak bawa orang-orang muda ni faham tentang ilmu ni. Saya nak kongsi satu sebelum kita mula kuliah kita. Hospital Seberang Jaya dijemput saya pada 25 Mei, memberi satu slot 1 jam aja minta saya. Saya kata buat tajuk. Saya kongsi dengan tuan-tuan 1 jam saja. Yang audiens dia semua wanita. Tajuk yang diberikan ialah hak wanita bertindak atau terus menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Hak wanita atau menjadi atau terus menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Kenapa? Kerana isteri dia tak tahu apa nak buat jika berlaku keganasan rumah tangga tak ada. Jadi inisiatif daripada pihak hospital. Dan mungkin benda-benda ini kita kena bawa dalam masyarakat. Satu seminar kumpul semua kaum wanita, terutamanya isteri kumpul. Sebab apa? Janganlah dah terkena baru nak datang. Sebelum terkena kena ada persiapan. Dia kena tahu apa yang dia perlu bersedia. Baik. Alhamdulillah pada malam ni kita sambung siri munakahat. Saya pilih tajuk nusyuz. Salah satu daripada bab munakahat yang penting kerana punca kepada perceraian bermula daripada nusyuz, baru pergi kepada talak, baru pergi kepada perceraian. Maka malam ni kita pilih nusyuz.
Dan dalam bab nusyuz ini banyak beberapa tajuk yang kita kena faham. Di antaranya kita akan belajar ta'rif, kedua pembahagian nusyuz, dalil, hukum, dan kita akhir dengan cara menyelesaikan jika berlaku nusyuz. Itulah. Dan saya beritahu kepada jawatan kuasa, kita tak dapat habiskan dalam masa malam ni, maka dia akan jadi bersini. Malam ni kita baca tengok setakat mana kita mampu. Lepas tu kita akan sambung pada siri yang kedua, masih lagi pada bab nusyuz. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berujuk kepada kitab Fiqhul Haji, Fiqhul Haji jilid yang keempat. Kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i jilid yang keempat. Kita ada kitab ni untuk surat 787 lah. Kitab ni kita beli satu, dia ada jual satu saja. Dia ada jual satu di apa nama Hasani. Jadi boleh pipih, dia boleh tebal. Satu set pun dia ada jual. Baik, kita masuk pada membincangkan bab nusyuz. Ta'rif nusyuz. Nusyuz bermaksud derhaka. Nusyuz bermaksud derhaka. Dalam kitab Arab ditulis al-isyah. Al-isyah ni derhaka. Yang kita kata nusyuz itu adalah derhaka. Perkataan ini diambil daripada perkataan an-nashzu ataupun an-nashazu, dari kata masdar nashaza yanshuzu nusyuzan, yang membawa maksud derhaka. Itu ta'rif. Maka ulama telah membahagikan nusyuz ini, di antaranya Imam Asy-Syafi'i mazhab kita, dalam kitab dia telah membahagikan nusyuz ini kepada dua bahagian. Pertama yang disebut sebagai nusyuz isteri kepada suami, yakni derhaka isteri kepada suami. Yang kedua disebut sebagai nusyuz suami kepada isteri, derhaka suami kepada isteri. Jadi fair lah. Sebab dia kata uruf dan ghalib bila kita sebut nusyuz dia tentang pihak siapa? Perempuan. Bila kita bina nusyuz, cerita pasal kami lagi, tak cerita lain lagi. Kitab muhimmah, cerita pasal kami lagi. Asyik kami ya. Laki semua bagus. Kita bak tolak, kami lagi. Tahulah benar lah. Betul lah. Tak nafikan lah. Ada sebab kan. Jadi ulama di antara dia Imam Asy-Syafi'i, dia membahagikan nusyuz ini kepada dua. Satu yang dinamakan nusyuz isteri kepada suami, yakni derhaka isteri itu kepada suami. Dan yang kedua nusyuz suami kepada isteri, yakni derhakanya suami itu kepada isteri. Jadi dua-dua dah. Jadi dua-dua kena ngaji. Dua-dua kena ngaji. Ini untuk isteri yang tak main tak apa. Yang lepas kena baru lepas tak. Cuma malam ni kita buat isteri dulu lah. Kita bagi isteri dulu lah. Boleh tak tuan ibu lah? Ada senyum, ada yang buat lepas dulu Ustaz. Kita akan buat dulu. Cuma malam ni kita buat isteri. Malam ni kita akan cerita nusyuz yang pertama, iaitu nusyuz isteri kepada suami. Derhaka isteri itu kepada suami. Baik.
Yang dimaksudkan dengan nusyuz isteri kepada suami atau istilah yang paling senang nak faham, kita panggil sebagai isteri nusyuz. Mudah dua perkataan. Isteri nusyuz. Apakah yang dimaksudkan dengan isteri nusyuz? Kata Imam Asy-Syafi'i, isteri yang nusyuz ialah isteri yang menderhakai suami dia. Yakni isteri yang tidak mentaati suami dia sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takrif isteri nusyuz. Saya ulang. Isteri yang nusyuz ialah isteri yang menderhakai suami dia, yakni isteri yang tidak mentaati suami dia sebagaimana yang diwajibkan oleh agama, oleh Allah, oleh Rasul ke atas dirinya. Kaum wanita dia kena faham, bila dia dah berkahwin, isteri ini 100% di bawah perintah suami dia. Sehingga isteri kena faham bahawasanya apabila dia dah jadi isteri, setelah diijab kabulkan dan sah ia menjadi isteri, ia di bawah perintah suami dia. Makna isteri bukan di bawah perintah ibu dan ayah dia lagi. Apa yang menjadi keruncingan dalam masalah rumah tangga sekarang ini, apabila isteri itu masih lagi di bawah perintah ayah dan mak dia. Isteri ini masih lagi duk dengar cakap mak dan ayah dia sehingga membelakangi perintah suami dia. Sedangkan agama bagi tahu dah jadi isteri, ia di bawah suaminya. Apa dalil Ustaz? Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki itu, suami itu adalah pemimpin kepada nisa, kaum wanita, yakni isteri. Isteri adalah yang dipimpin, suami adalah pemimpin. Jadi isteri ini di bawah perintah pimpinan dia, yakni suami dia. Itu dalilnya. Jadi mana-mana isteri yang duk ikut lagi perintah suami, perintah ayah dan mak dia, ataupun mak dengan ayah tak ada dah, yang ada abang dia, ataupun abang dia tak ada dah, dia tunggal. Siapa dia? Dia ikut pak saudara dia, pak saudara dia pun tak ada dah, tinggal siapa? Tok dia. Contoh dia. Maka itulah isteri derhaka. Bila? Jadi isteri kena faham, dia di bawah perintah suami dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak beritahu, apabila diijab kabulkan, isteri kena ingat, sebelum menjadi isteri, syurga di bawah tapak kaki ibu dia. Dulu sebelum isteri, bila dah jadi isteri, syurga di bawah tapak kaki suami dia. Lepas tu Nabi kata, suami kamu adalah syurga atau neraka. Suami kamu adalah syurga atau neraka. Jadi isteri kena faham bahawasanya dulu betul dia di bawah keluarga dia,
syurga di bawah mak dia. Tapi bila jadi isteri, dia kena tahu sekarang ni syurga bukan lagi dah di bawah mak dia, tetapi di bawah suami dia. Sebab tu tuan-tuan, ketika peristiwa Mi'raj, Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah berhubung dengan neraka. Maka Nabi mengatakan, aku lihat di dalam neraka ini kebanyakannya wanita dari umat aku, kata Nabi. Kerana yang pertama, mereka ini derhaka kepada Allah dan Rasul, tak tutup aurat, tak solat, tak puasa dan sebagainya. Dan yang kedua, kata Nabi, kerana derhaka ia kepada suami dia. Dalam satu hadis yang lain, dalam peristiwa Mi'raj, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ceritakan bagaimana dia dengan Fatimah balik ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam keadaan menangis terisak-isak. Maka ditanya oleh Fatimah, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Kerana aku melihat di dalam neraka beberapa siksaan-siksaan yang teramat sangat yang disiksakan ke atas wanita-wanita umat aku, kata Rasulullah. Dan siksaan-siksaan tersebut teramat-amat sangat dahsyat, sehingga aku menitiskan air mata memikirkan tentang umat aku, kata Rasulullah. Maka Sayyidina Ali tanya, apakah yang engkau lihat ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kita sambung nanti ya. Bolehlah sambung nanti. Panjang hadis dia tuan, panjang. Saya tangguh cerita dia tak habis sampai insya-Allah. Saya tangguh hadis tersebut. Saya akan baca. Ada 9 wajah Nabi jumpa kaum wanita dalam neraka. Nanti saya baca insya-Allah. Dan yang ketiga, isteri kena ingat bahawasanya apabila dah menjadi isteri, dia kena tunaikan kewajipan dia kepada suami dia, yang merupakan hak suami dia. Apa dia kewajipan yang dia perlu tunaikan? Sebagaimana Nabi SAW bersabda, haqquz zawji 'alal mar'ati alla tahjura firashahu wa an tubirra qasamahu wa an tuti'a amrahu wa alla takhruja illa bi'idnihi wa alla tudkhila ilayhi man yakrah. Ini ialah hak-hak suami yang menjadi kewajipan isteri kena tunaikan. Kita muhasabah balik. Selama 30 tahun kita kahwin, adakah kita dah tunaikan segala tanggungjawab kita kepada suami kita yang telah dijadikan dan telah diwajibkan oleh Allah ke atas kita sebagai seorang isteri? Yang pertama kata Nabi SAW, alla tahjura firashahu, janganlah kamu wahai isteri menjauhkan, tahjura menjauhkan diri kamu dari apa? Firashahu, dari tempat tidur suami kamu. Seorang isteri tak boleh menjauhkan tempat tidur suami dia. Contoh, kalau suami itu tidur dalam bilik, isteri kena tidur dalam bilik, tak boleh tidur di ruang tamu. Kalau suami tidur dalam bilik, isteri tak boleh tidur di bilik cucu. Kalau suami tidur dalam bilik, isteri tak boleh tidur dengan menantu. Menantu perempuan lah. Kalau isteri suami tidur di atas katil, isteri tidak boleh tidur di bawah katil.
Kalau suami tarik toto tilam tidur di ruang tamu, isteri kena ikut tidur di ruang tamu. Boleh tak? Tak tegak ni. Takut saya orang. Dah tegak kita tegak lah. Boleh? Lah tidur kat mana? Kat kursi. Kalau suami tidur di sofa, isteri kena tidur di sofa. Jodoh tak atas dia lah? No. Dah sofa satu je tak muat kan? Dah suami tidur di bawah, tidur di sisi suami. Itu maksudnya. Jangan sesekali tahjur firasya. Jangan kau ibu. Tak tahu dia tua dah saya. 70 dah. Tidur sekali pun tak kenal dah. Tidur sekali pun tak kenal. Yang tak kenal hang. Kalau orang tak kenal, hang jangan salahkan suami pula kenal dengan orang lain. Ada satu kes, saya berada dalam bulan saya kena bawa kes lah bagi tuan-tuan nampak. Suami dia umur dalam 70 lebih. Isteri dia tak mau lah, tak mau balik nak duduk rumah anaknya, tak mau balik rumah suami, tapi tak mau pisah dengan suami. Suami duduk rumah seorang-seorang. Saya ni boleh duduk rumah seorang. Jadi boleh duduk rumah seorang. Murah seminggu pun telefon dah. Tak usah kata seminggu lah. Sampai di Madinah telefon dah bini kita. Dia duduk rumah seorang-seorang 2 tingkat. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan, suami isteri tak nak balik, ujung main tak nak balik. Suami isteri tak kisah, dia duduk dengan anak, dengan cucu dia, abang memang tak nak balik, tapi dia cakap tolong jangan ceraikan dia. Tolong. Pasal apa? Pasal harta. Pasal harta dia tak cerai. Dia nak harta. Tapi kata isteri, aku bagi hang poligami. Maka suami tadi umurnya dalam 70-an, kahwin dia lagi satu umur dengan isteri yang berumur 40-an. Nampak? Mana boleh suami hidup seorang-seorang? Isteri kalau suami mati, walaupun umur dia 30 lebih, ada anak 2, dia sanggup tak kahwin sebab nak besarkan anak 2 ni. Betul tak? Suami kalau bini mati, orang duk baca dan tulis kat dia habaq dah. Ada calon lain tak? Tak mandi lagi. Dia tanya dah, Tok Imam, ada calon lain tak? Bangun balik isteri tadi. Tak boleh. Suami tak boleh hidup seorang, tak boleh. Dia kena kahwin juga. Tak apa. Jadi kaum ibu tak boleh, walaupun umur 70 dah, dah tua dah, saya tak ada apa, nafsu pun tak ada. Satu kajian menunjukkan bahawasanya orang perempuan nafsu tak ada dalam umur dipanggil putus haid, itu tak ada nafsu lah, dia kata lah, kajian tunjukkan. Tapi lelaki nafsu dia lebih boleh pergi sampai umur 70 lebih nafsu dia. Itu kajian. Yang kedua, hak suami yang kena isteri tunaikan, yang menjadi kewajipan isteri ialah wa an tubirra qasamahu, yakni isteri tadi menunaikan perintah suami dia yang tegas. Maksud sebenar wa an tubirra qasamahu ialah dan bahawa isteri tadi
menyempurnakan sumpah suami dia. Nabi cerita ni, Nabi buat keluar hadis ni, Nabi baca, Nabi habat kat sahabat hadis ni pada sahabat di kalangan orang Arab. Orang Arab kalau tuan-tuan pergi Mekah haji, dia bersumpah, wallahi, baru cakap. Dia nak sebut wallahi. Kita pergi beli baju kan, dia kata ini mahal, wallahi, dia kata ini murah. Dia suka bersumpah. Jadi dalam masyarakat kita tak ada lagi lah suami suka bersumpah lagu ni. Jadi kita translate kepada isteri kena tunaikan perintah suami dia yang tegas. Suami dia kata apa? Hang kena pakai tudung. Pakai juga apa tahu? Pakai. Macam tu. Wa an tuti'a amruhu, dan isteri kena taat segala arahan suami. Tapi bukanlah ketaatan yang mutlak. La ta'ata li makhluqin bi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada manusia makhluk yang buat maksiat kepada Allah. Sama juga dengan anak derhaka kepada ibu dia. Ibu dia kata apa? Hang jangan pakai tudung. Contoh dia, anak tadi dah balik umur 17, 18 nak keluar, dia kata kena pakai tudung. Mak dia kata jangan pakai tudung. Adakah anak ini kena taat? La ta'ata li makhluqin bi ma'siyatillah. Tak boleh taat. Dosa tak anak tadi derhaka tak? Tak jatuh derhaka. Sama juga macam isteri, bila suami kata aku nak hang pakai baju macam ni yang ketat, pakai bawah ketat, nampak punggung terbelah-belah dekat belakang, pakai tudung singkat. Contoh dia, pi parti, kita nak pergi majlis ni, aku nak hang pakai lagu ni. Isteri kata tak mau. Suami kata kalau hang tak mau hang nusyus. Tak, isteri tak nusyus. Nah habaq, isteri tak jatuh derhaka. Kerana apa yang disuruh oleh suami tadi adalah benda-benda yang maksiat, yang mungkar. Isteri kena faham. Bukan semua dia kena taat dekat suami dia. Maka Nabi kata wa antuti'a amrahu, isteri kena taat kepada arahan suami dia. Hatta isteri tadi ada kerja yang sedang dilakukan. Nabi kata dalam satu hadis, iza da'a ar-rajul zawjatahu li hajatihi falta'tihi kanat 'ala tanur. Nabi kata, apabila panggil seorang suami itu akan isteri dia li hajatihi, disebabkan satu hajat yang dia nak isteri dia buat, maka Nabi kata falta'tihi, tanpa sebarang alasan dia kena mai jumpa suami dia, kanat 'ala tanur, walaupun isteri tadi sedang masak ayam dekat dapur, tutup tepuk gas, pi depan suami. Tu tahap ketaatan yang Nabi suruh isteri buat. Tu kewajipan. Sebaliknya, itulah isteri yang nusyus. Kita akan bincang nanti siapa dia isteri nusyus. Contoh-contoh dia bagi nampak gambaran kita. Kalau suami isteri itu dalam bilik ayam, suami panggil di bawah, buka sekejap bilik ayam, sambut dulu, cek dalam bilik air, contoh, sambut dulu. Kalau dekat dapur, tutup dapur gas, pi depan suami panggil. Tengah main dengan anak-anak, tinggal je, pi jumpa suami panggil li hajatihi. Tengah tengok televisyen, cerita drama, suami panggil, pi tanpa sebarang alasan. Ini kewajipan isteri. Wa alla takhruja illa biiznih, dia tak boleh keluar isteri ini melainkan dengan izin suami dia.
Tapi kalau duduk sekali dia cerita. Ini di antara kewajipan isteri kepada suaminya. Boleh kamu ibu? Susah namanya siapa? Kalau macam ni menang tak ada buat saja. Kalau berat tak payah kahwin. Kenapa kita kahwin? Pernah tak kita tanya kenapa kita kahwin? Saya nak tanya pada tuan, masa tuan-tuan dulu nak nikah 20 tahun dulu, termasuk saya lah, yang nikah 10 tahun dulu, masa kita lafaz qabul, aku terima nikahnya si fulanah binti si fulan dengan mas kahwin RM20 tunai. Tok Imam kata apa? Sah tak saksi? Saksi tak sah. Kita rasa lagu mana? Haji, rasa lagu mana? Terkenang semasa seronok lah. Apa kahwin tak seronok, senyum lebar, hak gagap senyum lebar, hak tak boleh 2-3 kali akad nikah pun senyum lebar, hak tua tak ada gigi pun nikah senyum lebar. Mai pula hak datang tanya seronok orang. Saya dah buat malam sama orang tu. Kacau lagi kawan yang datang. Semua seronok. Ada tak kita pernah jumpa lepas ijab kamu, aku terima nikahnya si fulanah binti si fulan dengan mas kahwin RM80 tunai. Dia tak seronok langsung dia tunjuk. Ada tak? Ayuh Allah. Kalau ada pula hak itu jadi paksa. Bukan pasal tanggungjawab, dia paksa kan. Kes kahwin 4 jam dipaksa kahwin dengan perempuan tu. Akhirnya dah lepas ijab tak kabul, dia bangun, dia lari. Isteri pergi cari, dan kali dia lepaskan isteri dia dengan talak 3. Baru 4 jam kahwin. Yang tu dah lah. Tapi nak cari betul-betul suami bila ni, dan tengok pula wajah pengantin perempuan ketika itu. Selepas hijab kabul, tengok pula wajah pengantin perempuan. Ada pengantin perempuan duduk betul-betul? Ada. Saya kalau lepaskan nikah, saya suka perhati pengantin perempuan. Tengok macam mana keadaan dia. Seronok tak? Siapa tak seronok? Ustaz, seronok. Kita nak apa? Selepas sah dan ijab kabul, tertanggung atas suami hak isteri, tertanggung atas isteri hak suami. Hak yang kita bincang malam ni, hak isteri dah tunai ke belum? Ringan ke berat? Berat ni. Saya masuk contoh lagi, tuan-tuan lagi nampak. Boleh pergi ke 9 tu. Itu Nabi beritahu kewajipan isteri. Ulama pula beritahu contoh kewajipan isteri. Di antara, saya ingat malam ni saya tak masuk siapa isteri nusyuz, saya masuk siri kedua. Kuliah munakahat siri kedua, nusyuz siri kedua. Malam ni saya nak habiskan apa tanggungjawab kewajipan isteri kepada suaminya. Hak tadi kita ambil hadis Nabi, hak ni kita ambil pandangan ulama pula. Apa dia kewajipan isteri kepada suami? Saya ambil dalam kitab Muhimmah karangan Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Fatani. Kata musannif, setengah ulama mengatakan kewajipan isteri ini ialah: pertama, wajib atas isteri tadi, wanita tadi, mengekali malu dia daripada suami dia. Maksud apa Ustaz? Maksud dia, isteri kena ada sifat malu, dan sifat malu ini kena ada pada diri isteri bermula daripada akad nikah sampai di akhir hayat dia. Kena ada sifat malu. Sifat malu macam mana Ustaz? Tuan-tuan pernah pergi kan orang penuh kahwin, ketika akad nikah tengok macam mana pengantin malu, pengantin perempuan, tunduk dia, malu dia.
Kita tengok makanan beradab macam mana. Makanan punyalah banyak depan mata, satu pun tak makan. Saya pergi kenduri di mana, di restoran nelayan di Senterampung. Makanan pengantin punya banyak. Nak habaq malunya isteri tadi nak makan. Sampai ikan bawai besar ni, sekok ni secubis tak sentuh. Bila aku main, ustaz nanti bagi kat ustaz ikan bawai kuih besar ni, aku batah dengan 2 orang. Pasal apa pengantin tak makan ke? Bukan tak makan, pengantin lapar ke? Tak lapar ke? Dok lapar. Malu dia nak cubit makanan itu di hadapan suami dia dan di hadapan mak dan ibu, ayah mertua dia. Malu dia. Maka kita pun katalah, ambil dalam ni suap sikit dekat mulut isteri, kita pun ambil suap dah kat mulut isteri. Apa tindakan isteri? Malu dia, tersipu-sipu nak makan makanan yang disuap oleh kita. Okey tak? Masuk dalam rumah, dalam bilik, duduk dia 30 darjah. Main dekat sikit, dia jauh sikit 90 darjah. Lagi dekat, lagi malu dia. Betul tak? Tunduk mata dia. Suami pun ambil tangan dia, letak di dagu dia. Lepas tu angkat sikit. Betul tak? Betul tak betul? Betul tak ibu? Ingat ke tak dulu, 30 tahun dulu, tangan suami berada di dagu perempuan, angkat wajah kita, suruh tengok muka kita, pandang abang, tengok. Dengan panggilan sayang, dia pula nak bangun tu malu-malu, sipu-sipu dia, tarik selendang dan benda tu. Tu dia. Tu malam pertama. Malam tu juga dihiasinya dirinya dengan alat makeup dan sebagainya, wangi-wangian dan sebagainya, baju-baju yang elok sebagainya. Ada malu dia kepada suami dia. Cuba tuan-tuan bandinglah. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita balik kerja, isteri buka pintu dengan baju koyak rabak, lusuh, bau busuk, bau ketiak, baju pelawak dia, kain tak basuh 2-3 hari, mai sambut kita depan pintu. Cuba bayangkan macam mana suami itu balik dalam keadaan penat, disambut oleh isteri lagu tu. Mana maruah, mana malu isteri tadi pada suami dia. Isteri yang ada rasa malu dan mengekali sifat malu, isteri ni, dia bila nak buka pintu kata suami dia nak main, dia akan menghiasi diri dia. Dia pastikan baju yang dia pakai ini sempurna, cantik dipandang oleh suami dia. Dia malu kalau suami dia kata, apa pakai baju macam ni, aku beli baju elok awak tak pakai. Allah dalam rumah, apa suami? Apa kau orang lain? Aku beli baju bukan tunjuk ke orang lain, aku beli baju tunjuk kat aku. Oh, baju tu tak boleh pakai kenduri lah, pakai apa lah. Bayangkan bagaimana kalau kita nak masuk bilik, nak tidur, pegang-pegang suami isteri kita, kalih-kalih muka penuh dengan bedak sejuk. Nak cium tak ada. Bedak sejuk tak apa lagi. Saya ceramah saya kuliah di Masjid Papan, Tok Imam kata kat saya, ustaz bedak sejuk tak apa lagi ustaz. Ni nak masuk ke lampu ustaz, dia lumuk dengan minyak cap kambing ke cap apa tau. Punya busuk, tak masuk lagi muka lampu dah bau dah keluar ustaz nak termuntah. Tidur atas katil, tidur atas sofa luar, dia kata. Tu dia, saya kata kat dia, pasal apa dia pakai minyak lagu tu? Biasalah ustaz, orang dulu-dulu dia pakai minyak lagu tu, dia tak bagi suami dia masuk ke lampu sama-sama. Kau minggu belakang tu baik tak? Biasalah, boleh minyak wangi ke apa kata, yang ada rumah, minyak-minyak yang tak ketahuan. Malu kita pada suami kita. Isteri yang mengekali malu bila dia masak makanan, dia buat minuman, dia malu. Kalau suami dia minum, suami dia makan,
suami dia kata apa? Awak masin sangat ni, awak tawak sangat ni, tak berguna ke? Isteri rasa malu duk masak ni. Sedap ke tak sedap ni, suami pun nak makan ni. Rasa malu, maka dimasaknya dengan elok. Kerana malu dia kepada suami dia. Isteri yang menjaga muka dia di hadapan suami dia. Naik jerawat, cari ubat buah. Ni naik jerawat, biar pipi lah. Nampak? Jadi suami isteri kena mengekali malu dia di hadapan. Sebab itu kata ulama, malu ini ibarat perawan bagi wanita. Perawan maksudnya gadis bagi wanita. Walaupun dah bukan gadis lagi dah, tapi masih lagi gadis, sebab ada malu itu pada diri wanita. Semakin malu, semakin laku. Dia kau ibu semakin malu, semakin laku. Tak laku dah tak baik. Semakin malu, semakin kasih sayang suami dan isteri. Buat, tak percaya buat. Baik. Lagi kata ulama, kewajipan isteri itu mesti merendahkan mata pada hadapan suami dia. Bila duduk depan suami, isteri kena tunduk mata. Ada isteri buat lagi tu. Tak baik, dia gila buat dia. Dia guna sekarang, suami isteri dia buat tak. Ni bila yang ada lagi yang apa lagi. Takut suami. Isteri yang soleha tunduk mata dia di hadapan suami. Oh, susah nak dapat. Bangun satu ni ketok lah. Nombor dua kata ulama, saya habiskan dekat ni menumpang. Nombor dua kata ulama, wajib pula isteri tadi mengikut suruhannya dan diam dia isteri tadi tak kala berkata suami dia. Kewajipan isteri yang seterusnya ialah apa? Ikut suruhan suami. Maksudnya taat pada suami, jangan bantah. Seorang ulama, dia ni isteri 3, tak payah sebut siapa dia. Dia beritahu, kalau nak bahagia rumah tangga, tak ada cerai-berai, tak ada gaduh-gaduh, dia bagi rahsia tip dia cantik. Dia kata apa rahsia dia? Orang lelaki kena ada 2 sifat. Orang perempuan kena ada 1 sifat. Orang lelaki kena ada 2 perkara. Ini 2 sifat. Pertama kata ulama tadi, dia kata suami kena diam. Diam. Apa isteri cakap? Diam. Lihat. Diam apa isteri cakap. Dia boleh diam. Bila kita tak payah. Okey. Balik nak buat apa lah ni, semua lah ni. Awak balik pukul 10, awak tak balik pukul 12, tak balik esok, tak apa. Okey. Okey. Tak payah nak lawan dia. Apa ni nafkah tak bagi, beli
Sayyidina Umar cengeng. Kisah ni saya ingat banyak orang ustaz nak cerita, tapi dia cukup relate dengan rumah tangga. Satu orang nak main minta nasihat dekat dia, counselling lah kita panggil, bahasa mudah counselling. Tak, bahasa mudahnya counselling. Dia main nak jumpa dengan Sayyidina Umar, dia nak mengadu kat Sayyidina Umar, dia kata isteri dia ni memang cakap banyak, belitiak, dia panggil bahasa belitiak paling mudah. Sampai di rumah Sayyidina Umar, dia tengok Sayyidina Umar pun benda belitiak. Obat. Lima kali dua. Macam tuan-tuan nak main rumah saya, dulu counselling di rumah macam pengurusi dah, dulu orang pergi rumah, pergi counselling. Dah tak boleh dah kata lah tuan-tuan boleh main rumah saya nak pergi counselling. Hari tu nak counselling untuk anak ataupun nak counselling untuk kita lah, isteri kita masalah. Sampai rumah saya, tuan-tuan dengar bini saya berbincang, hang ni apa ni duk bagi ceramah apa saja nafkah tak bagi, dia tak bagi. Tuan-tuan tak apa. Dia pakai saya ceramah apa bentuk bicara orang tu. Dan ini depan bini dulu kan. Sama. Sayyidina Umar dia nampak sahabat lalu dia panggil kawan tu main. Hang main apa? Aku main nak minta nasihat pasal bini aku ni, dia cakap banyak sangat. Tapi bila aku sampai, aku tengok bini hang pun dia boleh tiap. Tapi hang dia tak cakap apa. Aku nak marah apa, pelempak apa, menunggu apa, tak ada pun. Hang diam. Jadi punya hang pun aku sama lah. 5 kali 2 kali 5. Sayyidina Umar kata apa? Hang tahu kenapa aku diam? Isteri dah buat kerja-kerja yang sepatut aku buat. Sepatut aku masak, aku bagi dia makan, aku bagi anak-anak makan. Tapi aku sibuk dengan dakwah, dia bantu aku masak dan dia bagi makan kepada anak-anak, termasuk aku. Dia buat tugas aku. Sepatut aku basuh baju, aku lipat baju, tapi dia buat. 30 tahun kita kahwin, 30 tahun isteri kita duk lipat baju, duk basuh baju kita, luar dan dalam. Walaupun ada di kalangan kita 20 tahun kahwin, bila main tanpa ni, hak dalam abang basuh, aku basuh hak luar. Ada juga. Ada juga jenis isteri, baju hang basuh diri, baju aku basuh diri. Dah bila main tanpa orang jadi. Belum pula cerita imam lagi haru. Sepatut aku didik anak, tapi dia didik anak, dia hantar anak pergi kelas, dia hantar anak pergi masjid, dia hantar anak pergi mengaji. Sepatut aku hantar, tapi dia hantar. Semua kerja yang aku patut buat, dia dah buat. Patut dia. Nampak? Patut nama kata dia. Isteri cakap pun dia, habis buat pun dia letih cakap, dia buka peti air, dia nak stupid. Yang kedua, jangan suka sebut perkataan cerai atau suami kena pegang. Hang nak tak aku ceraikan hang? Hang nak tak? Cerai saja. Jangan main dengan perkataan talak atau cerai. Selamat rumah tangga. Dan satu sifat kena ada pada isteri, buat apa yang suami suruh. Buat apa yang suami suruh. Suami gerak ibu-ibu pukul 2 pagi, Pak bangunkan, buat teh air. Buat teh air 2 pagi. Dia dengan kecil manik, buat teh air. Kau ibu nak kata apa? Dia bangun, buat peti air, ambil air batu, bubur susu, 1 tin bagi dia makan. Tu suruh cakap banyak. Tu suruh beritahu, abang ni dah lah kecil manik, susah sakit. Siapa susah? Aku buat susah, aku kena jaga hang. Ni pukul 2 pagi nak teh air. Dah lah dia bangun, dia kata teh air, dia buat teh air. Dia taat apa dia suruh.
atau dia tengok bola, atau dia tengok drama, kita duduk tepi dia. Dia kata, aku beli kat rumah ni bukan takat satu sofa, 2-3 sofa aku beli. Kursi cukup banyak, aku duduk tak kat kursi lain. Bangun, duduk kat kursi lain. Dosa kita banyak. Dosa dia boleh tiapa. Boleh? Kau ibu boleh buat? Boleh buat? Buatlah letiak dulu. Buat letiak dulu. Buat. Malam ni suami balik, bawa orang, suruh isteri sign, kau ibu sign. Jangan cakap banyak. Boleh? Yang tu tak boleh sampai. Yang tu tak boleh lah. Dalam kitab Muhimah ada disebutkan mana-mana isteri yang menghalang suami dia pada poligami dalam keadaan suami dia mampu dan dia tak mampu, maka Allah harapkan kepada dia bau syurga yang bau dia 5,000 kilometer. Syurga disebutkan. Tapi kalau suami dia memang tak mampu, jenis bisiak yang ni pun tak mampu, tu dia cerita. Ini suaminya yang mampu. Macam apa? Betul. Sambung. Besok cuti kan? Tak habis dia besok. Sambung. Dan kewajipan isteri tadi hendaklah berdiri ia tak kala datangnya suami dan tak kala keluarnya suami. Di antara kewajipan isteri lagi kata ulama, dia kena berdiri bila suami dia datang kepada dia, dan ketika suami dia nak keluar dia kena berdiri. Ada buat? Wah, sekarang ada Haji. Jadi rumah 2 tingkat, suami dia turun, dia tahu dah tu suami dia turun, bunyi pintu gergang, pintu tutup, dia tahu dah suami dia turun, dia duduk tengok TV, turun suami tadi, dia tak ada apa tengok. Suami buka, petik air buka, tidur saja, tak masuk suami buka, tak ada lauk. Tu nak makan apa? Beli. Mata tengok TV. Kewajipan isteri bila tampak suami dia turun, walaupun dia tengah tengok TV, bangun dia, duduk berdiri dia depan suami dia. Abang nak air ke? Abang nak makan apa? Tak, abang nak pergi tandang. Tak apa, pergi tandang. Duduk dia balik. Bila suami dia nak balik pergi kerja, bila suami dia nak pergi kerja, tuan-tuan, pergi kerja, suami nak pergi kerja, tak kira nak pergi bendang ke, pergi kebun ke, pergi masjid ke, dia duduk dekat sofa tunggu suami dia nak keluar. Pergi kerja, pergi masjid, pergi mana pun. Keluar suami dia nak buka pintu, nak pakai kasut, berdiri dia bersama dengan suami dia. Selamat jalan mana, jalan elok mana, masjid dekat tu. Dan temai tadi ni, isteri tuan-tuan tak pernah. Main tadi ni, isteri tuan-tuan tak pernah. Ke buka pintu sendiri. Ha? Siapa yang main tadi buka pintu sendiri tak dengar? Aku. Ayah kata. Tapi ini adalah kewajipan. Inilah hakikat. Maka kata ulama lagi, dan mendatangkan dirinya, yakni isteri atas suaminya tak kala hendak tidur, dan memakai bau-bauan atasnya. Bau-bauan baginya, maaf. Bila nak tidur, panggil suami main tidur. Bukan tunggu suami panggil dia main tidur. Kita nak tidur, kita panggil isteri ke isteri panggil kita? Kan, kaum suami selalu dia lah, kita nak tidur, kita panggil bini main masuk bilik ke bini main panggil kita masuk bilik? Kan, dua-dua lah saya. Kita panggil bini main masuk bilik. Pukul 10 dah baru masuk. Saya tak habis cerita.
Tengok 10.30 tak masuk, 10.30 pun salah, tak habis lagi setengah jam lagi. Dah kali kita tengok, kita kelui, dia tak main. Dia tak pernah kelui, kita main. Nampak? Ini kewajipan. Sebaliknya, musyrik dia. Nombor 3, memperelokkan bau mulutnya. Mulut tadi. Sebab apa? Dia malu dekat suami dia bila nak cakap. Takut suami dia kata, mulut hang busuk lah. Kalau mai dapat suami yang suka terus terang, tak apa, mulut hang ni busuk lah, busuk gigi lah. Contoh begitu. Tak apa lah. Setengah suami dia diam, busuk pun dia telan. Suami isteri yang malu, dia memperelokkan bau mulut dia, mengekali perhiasan tak kala ada suami dia, dia membuang perhiasan tak kala gaib suami dia. Maksud dia apa? Masa suami dia ada, dia pakai rantai, dia pakai gelang, dia pakai cincin. Masa suami dia tak ada, dia buka rantai atau gelang yang suami dia bagi masa pemberian hari perkahwinan dia. Masa hari nikah kan ada pemberian cincin, gelang, rantai. Yang tu suami bagi untuk pakai bila? Pakai dalam rumah masa suami dia ada. Tapi dia tak pakai, dia simpan. Kewajipan isteri pakai apa yang suami dia beli, pakai dalam rumah bila suami dia ada, dan tanggalkan, simpan balik dalam almari bila suami dia tak ada di rumah. Itu kewajipan isteri. Dan yang keempat, kata ulama yang terakhir, iaitu wajib tinggalkan khianat bagi suami tak kala raib dia, sama ada hambarannya ataupun harta. Isteri kena jaga maruah suami bila suami tak ada di rumah. Jangan cerita kepada orang lain, jiran ke siapa ke, mak kita ke, adik kita ke, apa kita tentang suami kita, kecuali ahli dia. Siapa dia? Contoh pejabat agama, pegawai agama, pegawai kaunseling, boleh. Sebab kita ada akta kerahsiaan, boleh, tak jadi keaiban. Dan memuliakan isi rumah suami dia dan segala kaum kerabat dia. Isteri, kewajipan dia kena mulia, hormat. Hormat siapa? Hormat isi rumah suami dia. Siapa dia? Mak mentua dia, pak mentua dia, adik ipar dia, kakak ipar dia, dan segala kerabat dia, saudara-saudara sebelah suami dia, dia kena hormat. Dan last sekali, nombor 4 ni, ulama kata, isteri tadi kena melihat dia akan sedikit pemberian daripada suaminya itu akan banyak-banyak. Maksud dia apa? Maksud dia, kalau suami bagi 100, dia nampak 100 macam 1000, syukur dia kepada Allah. Suami dapat beli kancil, dia nampak kancil macam baby, dia faham betul. Suami beli rumah bangsa, dia nampak macam apartment, syukur dia itu. Isteri kena jadi ahli akhirat. Isteri tak ada jadi ahli dunia. Ustaz, macam mana kita nak tahu isteri kita ni ahli akhirat ataupun ahli dunia? Macam tadi, dia nampak yang sikit suami dia bagi itu banyak. Nak bagi nampak lagi, saya bawa satu cerita. Seorang guru dengan anak murid dia. Anak murid dia tanya dekat tok guru tadi, dia kata, saya ni tok guru ahli dunia ke ahli akhirat? Maka tok guru tu kata, aku mana tahu, Tuhan. Tapi aku nak kata satu perkara. Kalaulah hang duduk di rumah, orang datang ke rumah hang, bawa RM1,000, buh atas depan meja hang, apa hang rasa? Seronok. Orang bagi RM1,000 bayar rumah. Kata orang bagi 600 setahun, tu pun seronok. Ya, orang bagi 600 setahun, seronok. Nak gambarkan seronok orang bagi duit ni, dia kata seronok. Baik.
tu datang pula 10 minit lepas tu datang pula seorang main kat rumah hang. Dia ni fakir miskin. Dia kata apa? Aku nak RM1,000 ni sebab aku susah. Apa hang rasa? Diam anak murid ni, tak kata apa. Kalau kita hari ni ceramah dapat 300. Contoh ceramah orang perdana satu panel 300. Lepas ceramah kita bubuh dalam paket 300. Masuk dalam kereta orang tutup pintu. Start 300 kan? 300. Isteri dia sakit kat hospital, nak 300. Agak kau nak bagi 300 tu. Kita agak nak bagi. Aku pun tang ni 300, aku seluk tang ni. Ada RM5 bagi RM5 kan. Nampak kita. Tu boleh kata apa? Kalau hang masa dapat duit RM1,000 tu hang seronok sebab orang bagi RM1,000 tadi. Kalau orang yang main pula yang kedua tu orang fakir miskin minta RM1,000, hang seronok macam mana hang dapat RM1,000 tadi. Hang ahli akhirat. Tapi kalau hang seronok masa dapat RM1,000 tadi, bila orang minta RM1,000 tadi, fakir miskin minta, hang bagi juga, bagi. Tapi hang rasa tak seronok macam mana hang dapat tadi, hang ahli dunia. Isteri kena seronok walaupun suami dia bagi 100 sebulan, 200 sebulan, walaupun isteri dia dapat, suami dia dapat bagi banyak ni, kepala macam ni, kenderaan macam ni, rumah macam ni, nafkah banyak ni, cukup syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kemampuan suami. Okey, boleh tak? InsyaAllah. Dia berat sikit lah malam ni. Bab musuh berat lah. Musuh memang tak nak lagi apa mending lagi tak ada orang. Ilmu dekat adanya benda ni anak. Okey, kita berhenti dekat isteri musuh. Dan kita akan masuk siri yang kedua nanti. Siapakah yang dikatakan isteri musuh? Tadi baru saya cerita isteri musuh ni ialah isteri yang berhaka dan tidak mentaati sebagaimana tak mentaati suami dia sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah. Saya cerita baru kewajipan suami. Nanti siri kedua saya akan cerita tentang contoh-contoh isteri yang derhaka, supaya contoh tadi kita dapat gambaran kita buat ke tak, isteri kita buat ke tak. Itu insya-Allah siri yang kedua kita akan bagi dan kita cerita berkaitan dengan dalil dan lebih pada hukum dan seterusnya, insya-Allah. Sampai tu lah. Boleh lah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutupnya saya nak cerita tentang sahabat Nabi yang kita nak ambil iktibar dari sifat dia, iaitu sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini tuan-tuan, dia juga digelar sebagai Abdul Ka'bah, yakni hamba Ka'bah. Sayyidina Abu Bakar ni muda 2 tahun daripada Rasulullah. Rasulullah kahwin umur 25, Sayyidina Abu Bakar umur 23. Rasulullah jadi Rasul umur 40, dia umur 38. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah umur 61, jadi pemimpin. Dan Sayyidina Abu Bakar wafat umur 63. Itu sebuah sekian. Satu sifat yang kita nak mencontohi Sayyidina Abu Bakar ialah Sayyidina Abu Bakar ini adalah seorang manusia, seorang sahabat yang terima bulat-bulat apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah. Terima bulat-bulat, tak ada apa-apa. Peristiwa Isra dan Mi'raj pun dah cukup. Nabi cerita ke orang, ada orang tak percaya, ada orang jadi kafir balik, ada orang balik tak mendengar. Tapi Abu Bakar kata, kalau Nabi cerita lebih daripada yang cerita pun aku lah orang yang tak percaya oleh aku. Abu Bakar tak cakap banyak, terima bulan-bulan apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh agama. Nabi Sayyidina Abu Bakar terima bulan-bulan. Sehingga Nabi SAW ketika cerita benda agama kepada
Sayyidina Abu Bakar ini hina zakartuhu anhu ma taraddada minhu. Nabi kata, ketika aku cerita kepada Abu Bakar ini tentang Islam ini, Abu Bakar tak pernah tolak sikit pun apa yang aku cakap. Dia terima. Itu sifat yang ada pada Sayyidina Abu Bakar. Sehingga kan Nabi SAW berdoa kepada Allah. Nabi kata, Allahumma ja'al Abu Bakrin ma'an. Ya Allah, jadikanlah Abu Bakar ini ma'an, bersama dengan aku. Fid darajati, sama derajat dengan aku. Fil jannati, dan sama level syurga dengan aku. Kenapa? Sebab sifat dia ini, dia ambil bulat-bulat apa yang datang dari agama, apa yang datang dari Allah dan Rasul. Jadi kita terimalah bulat-bulat. Tuan Ibu, saya cerita tadi, nanti kita akan masuk contoh pula isteri yang derhaka macam mana dia terima. Kalau itulah hakikat kewajipan kita sebagai seorang isteri, terima. Sebab itu datang dari Allah, datang dari agama. Jangan komplain sikit pun. Ambil sifat Sayyidina Abu Bakar. Mudah-mudahan kita mendapat pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita berhenti dekat ni. Insya-Allah saya ulang lagi sekali. Siri yang akan datang fiqh mulakahat nusyuz, siri yang kedua saya akan cerita contoh-contoh lagi isteri yang derhaka, yang isteri yang nusyuz, dan seterusnya, insya-Allah. Ada soalan tentang nusyuz saja? Kalau ibu ada soalan tentang nusyuz? Kalau ada soalan tentang rumah tangga, bawa tak apa. Kalau yang benar-benar jawab, saya jawab. Yang berkaitan dengan rumah tangga, saya akan jawab dari sudut pandangan agama dan dari sudut undang-undang kekeluargaan. Kalau ada malu nak angkat, apa tu dia lah. Saya faham. Tuan nak jumpa saya pun kadang-kadang senang. Tapi kalau ada masalah, terutama beritahu. Kita jawab dari sudut pandangan agama, setakat mana yang saya tahu, setakat mana saya pengalaman, dan kita jawab dari sudut undang-undang